Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tanpa rasa jemu, tanpa rasa bosan, kita mengangkat setinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi mengizinkan kita untuk bertemu pada malam ini di masjid ini. Mudah-mudahan kita di masjid ini menjadi tetamu Allah, dan apabila kita jadi tetamu Allah, menjadi hak Allah untuk memuliakan tetamu-tetamu dia. Dan Allah memuliakan tetamunya dengan rahmat dan pengampunan. Orang yang selalu hadir ke rumah Allah ini, Allah hadiahkan satu perasaan nama dia sakinah. Sakinah fi qulubihim. Perasaan tenang, perasaan damai yang mana orang yang biasa pergi masjid, tiba-tiba dia terhenti sekejap tak pergi masjid, hati dia diselubungi kekosongan. Itu tanda maksudnya ada ikatan dia dengan masjid. Dan orang yang hatinya terikat dengan masjid ini, orang yang salah satu daripada 7 tanda orang yang mendapat naungan. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Banyaklah imamun adilun dan sebagainya. Dan ada satunya disebut qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hati dia terikat dengan masjid, rumah Allah. Alhamdulillah, Allah panjang umur kita, masih lagi sihat, dapat main. Baru-baru ni 2-3 hari lepas, Allah takdirkan saya kena macam nak kata gastrik pun bukan gastrik juga. Dia serang dekat perut belah kanan ni sampai nak bergerak pun tak boleh. Masa tu saya rasa nak ada nyawa dah kan. Nah, abang kata Allah Ta'ala meminjamkan kita segala macam perkara, dan Allah menjadi milik Allah untuk mengambilnya pada bila-bila masa. Allah bagi kita sihat, dan ada masa Allah ambil balik kesihatan tu. Tapi kalau kita kaji dan kita teliti, kita penuh-renung tengok hidup kita ni, masa Allah bagi nikmat dengan masa Allah uji tu, banyak sangat Allah bagi nikmat berbanding dengan masa yang Allah uji. Allah bagi kita nikmat berbulan-bulan, makan selera, makan lalu 2-3 hari je Allah bagi demam pun rasa derita dah. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sentiasa menjadi mukmin yang apabila terima sesuatu yang baik daripada Allah Taala, dia bersyukur. Kalau Allah takdirkan sesuatu yang di luar apa yang dia suka, dia bersabar, dan kedua-duanya baik untuk dia. InsyaAllah pada malam ni kita nak sambung lagi pengajian kita di Masjid Alwi ni. Kitab yang kita baca, kitab Ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi. Dan kita masih lagi di tokoh kita, sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa anhuma. Ayah dia pun masuk Islam. Abi Quhafah masuk Islam juga pada penghujung hayat dia, insya-Allah. Baik, malam ni kita nak ambil satu kisah berkenaan dengan Abu Bakar. Ini lebih fokus kepada peristiwa bagaimana Abu Bakar menjadi hero ataupun menjadi pembela di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi sebelum itu, tentunya dalam kitab terlalu banyak poin yang dia nukil. Apa saja ada cerita berkaitan dengan Abu Bakar dibukukan dalam kitab ini, dan insya-Allah semua yang sampai kepada kita ni ada sanad dia, riwayatkan dan dinyatakan di mana rujukan dia. Sebab itu saya memilih kitab ini untuk dibaca di masjid ini, supaya kita tidak bermain dengan sesuatu yang tak pasti, yang tak sahih. Kerana sifat ilmu begitu, mesti jelas dia punya sumber rujukan kita. Itulah yang membezakan agama kita Islam dengan agama-agama yang lain yang dibawa turun-temurun dengan mulut dan sahaja, tapi agama kita ada sandaran dia, ada kajian dia, ada rujukan dia. InsyaAllah untuk walaupun kita lebih kepada sirah, kepada cerita dan sebagainya, tapi tetap kita berhajat kepada rujukan-rujukan yang sahih. Rapatnya Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya masuk kisah Isra dan Mi'raj ni, perlu kita ketahui bahawasanya pernah jadi satu kisah. Ni nak cerita bagaimana Rasulullah SAW sangat membela Abu Bakar, kerana dekat dan rapatnya Abu Bakar dengan Rasulullah. Kita ambil minggu lepas bagaimana Abu Bakar dan juga Rasulullah berkenalan. Mereka berkenalan, bertemu
setelah Rasulullah berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha, dan disitulah berjiran dengan Abu Bakar, dan dari situlah titik pertemuan mereka dan menjadi sahabat baik untuk selama-lamanya. Satu kisah yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia berkata, ini cerita ni daripada Abu Darda, sahabat Nabi juga. Satu hari Abu Darda ni duduk dengan Nabi. Duduk dengan Nabi dan juga ada sahabat-sahabat yang lain juga. Tiba-tiba Abu Bakar datang kepada Nabi dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan kain dia angkat sikit. Sebenarnya dia main dalam keadaan kalut, main jumpa dengan Nabi. Dia angkat kaki dia, angkat apa? Kain dia sampai nampak betis dia sikit. Kalut jumpa Nabi. Kemudian dia kata, lepas dia bagi salam, dia kata, kemudian Nabi tengok, Nabi kata, sahabat kalian ada masalah ni. Bila dia sampai, dia bagi salam, dia kata, ya Rasulullah, antara aku dengan Ibnul Khattab, yakni Umar, telah terjadi sesuatu. Aku terlanjur menghinanya. Kemudian aku rasa menyesal. Aku meminta dia untuk memaafkan aku, tapi dia tak berkenan nak maafkan. Maka aku datang ke sini. Cerita bagaimana Abu Bakar ada khilaf dengan Umar. Nak bagi tahu mereka sahabat-sahabat Nabi, tapi mereka adalah manusia. Mereka bukan malaikat yang tak pernah buat salah. Abu Bakar pernah buat salah. Dia kata dia macam terhina sikit. Tak tahu apa perkataan dia dengan Umar, tak dinakalkan kepada kita, tapi dia dengan Umar ni ada perselisihan faham, sehingga Abu Bakar ni keluar perkataan yang dia rasa seakan-akan menghina Umar. Kemudian Umar, bila Abu Bakar ni dia buat salah, tengok sifat orang buat salah, dia rasa tak selesa, dia terus minta maaf. Hal tu kita kena belajar dengan Abu Bakar. Bukan tangguh banyak hari dah. Rasa bersalah, terus minta maaf. Umar, maaf, minta maaf, saya macam ana macam terhina. Kemudian Umar ni dia macam tak mau nak maaf. Dia macam tak mau nak maafkan. Mungkin dia terasa sikit. Sehingga Abu Bakar rasa itu satu benda yang besar yang dia rasa macam tak senang duduk. Dan dia pun berlari berjumpa. Sebab itu dia berlari jumpa dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah kata apa? Yaghfirullahu laka ya Abu Bakrin. Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Nabi ulang 3 kali. Kemudian tiba-tiba Umar tak ada. Masa tu Umar tak ada. Sayyidina Umar tak ada. Kemudian dia pun daripada kejauhan dia rasa macam bersalah tadi ni. Umar pun sama juga. Dia tadi dia tak mau maafkan, ni dia rasa tak kena, betul kena. Dia dah minta maaf. Kita ni kadang-kadang lagi orang minta maaf lagi kita dia bertahan. Aku tak mau maaf. Lagi dia main ego tu, lagi orang lelaki kan. Isteri abang minta maaf, tak maaf apa. Cengeng, tunjuk suami tu kan. Tapi Umar dia rasa bersalah dan dia terus pergi ke Abu Bakar, cari Abu Bakar balik. Satu Abu Bakar bersama dengan Nabi. Kemudian bila mana saya baca daripada sini, dia datang ke rumah Abu Bakar bertanya apakah Abu Bakar ada. Dia kata Abu Bakar tak ada. Kemudian Umar datang kepada tempat dia kumpul tadi kepada Nabi. Kemudian masa itu Umar nampak muka Nabi merah, marah. Nabi marah siapa? Nabi marah kepada Umar kerana Umar tak maafkan Abu Bakar. Sehingga Nabi marah dekat Umar tadi ni sampai muka Nabi merah, dan Abu Bakar takut tengok Nabi. Sehingga Abu Bakar pula yang melutut dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku yang salah bukan Umar. Aku yang salah, aku yang hina dia. Janganlah Rasulullah marah dekat Umar sampai macam tu sekali. Kemudian dengar apa ayat yang Rasulullah sebut kepada Abu Bakar, kepada Umar. Dia kata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha ba'athani ilaikum faqultum kadzabta, wa qala Abu Bakr sadaqa wa wasani bi nafsihi wa malihi fahal antum tariku li sahibi Ingat apa yang Nabi kata? Nabi kata, sesungguhnya Allah mengutuskanku kepada kalian semua ni, penduduk Mekah ni. Lalu hampa semua ni kata apa? Engkau pendusta, kadzabta. Orang Mekah masa itu bila Nabi dapat wahyu, semua kata kepada hang bohong, hang mengaku Nabi, hang sihir, hang penyair, hang, semua orang kata kat Nabi macam tu. Tapi Abu Bakar bila Nabi cerita, Abu Bakar kata apa? Sadaqa, engkau benar. Abu Bakar cakap macam tu.
Orang lain tengah duk kata dekat Nabi, orang lain tak percaya apa yang Nabi sebut. Bila mai kat Abu Bakar kata, "Sadaqah. Kau benar." Kemudian Abu Bakar kata, kemudian Nabi kata apa lagi? "Wa wasani bi nafsihi wa malihi." Abu Bakar telah membantuku dengan jiwanya dan hartanya. Apakah kalian berkenan membiarkan sahabatku untukku? Apakah kalian berkenan membiarkan sahabatku untukku? Maksudnya adakah hangpa nak biar Abu Bakar ni macam tu, tak mau maafkan dia? Nabi sebut pada Umar, dan sejak daripada itu tak ada siapa pun di Mekah sahabat-sahabat yang berani menyakiti Abu Bakar, kerana Nabi sungguh membela Abu Bakar. Memang saya masa dengar kisah sirah ni saya sebab sikit, sebab macam mana Rasulullah sangat membela Abu Bakar, dan betapa masa tu kita boleh bayangkan dakwah Nabi tak ada siapa pun nak dengar. Tiba-tiba Abu Bakar datang dan Abu Bakar kata, "Engkau benar ya Rasulullah." Baik, kita nak pergi ke peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tentu saya tidak baca semuanya pasal Isra' dan Mi'raj, kerana Isra' dan Mi'raj ni satu kisah yang panjang, satu sejarah yang mana kalau kita buka dalam surah Al-Isra', surah Al-Isra', Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allati barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Kisah bagaimana Isra' ni bawah, maksudnya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestin. Isra' tu Isra'. Mi'raj ni araja, naik ke langit. Daripada Palestin ni naik ke langit, itu Mi'raj. Dan kalau kita tengok dalam tafsir di bawah hadis-hadis berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj ni, hadis dia panjang. Dan insya-Allah nanti kalau mana tahu ada program kan, selalu nak dekat Isra' Mi'raj ni orang buat sambutan Isra' dan Mi'raj. Wallahu a'lam lah kan. Mungkin di situ kita boleh share secara detail kisah tentang Isra' Mi'raj berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Cuma saya nak ambil poin-poin kerana dalam kisah Isra' dan Mi'raj ni ada kisahnya Abu Bakar. Ada kaitannya dengan tokoh kita Abu Bakar As-Siddiq. Baik. Satu hari, ini mula kisah dia, Rasulullah berada di depan Kaabah. Dalam keadaan Rasulullah ni macam orang kata apa, duk macam baru berlaku sesuatu, dia duk macam termenung, duk termangu-mangu, bahasa kita, bahasa surat kita termangu-mangu. Saya pun tak tahu orang paling sebut lagu mana. Macam duk mikir orang depan Kaabah. Tiba-tiba lalu Abu Jahal. Abu Jahal ni kan ada kerja lain. Dia kerja dia keluar rumah pagi-pagi, duk meronda kat depan Kaabah, kacau orang. Kacau orang, cari pasal dengan orang. Itulah. Itu Abu Jahal. Dia kerja Mekah, rumah dia pun dekat dengan Kaabah masa tu. Baik. Kemudian dia tengok Nabi Muhammad duduk depan Kaabah, duduk termenung seorang-seorang. Dia tanya, ni saya ringkas ceritalah. Dia tanya, "Muhammad, apa yang hang duk termenung sangat tu? Ada benda apa?" Dia tanya. Kemudian Nabi SAW beralih tengok. Kemudian Rasulullah terus bercerita, "Semalam aku naik satu kuda berwarna putih, yang mana kuda itu ada sayap." Abu Jahal ni, Abu Bakar ni Nabi cerita ni. Nabi cerita dekat Abu Jahal, orang yang selama ni duk menentang dia. Nabi boleh spontan cerita, "Semalam aku naik satu kuda warna dia putih, dan kuda itu ada sayap. Kat mana dia pandang selaju itulah dia pergi ke sampai satu tempat, dan aku telah tiba ke Palestin." Abu Jahal diam, macam menarik ya. Dia dengar, dia diam, dia dengar. Kemudian Nabi cerita, ini saya ambil part-part. Nabi kata Nabi sampai, Nabi tambat buruk, kenderaan Nabi itu, Nabi tambat dekat luar masjid, dan Nabi masuk solat di dalam Masjidil Aqsa. Masa Nabi masuk, Nabi cerita, Nabi kata, "Aku jumpa anbiya yang lain, nabi-nabi yang lain." Dan Nabi kata apa? "Aku jumpa Isa, rambut dia basah seakan-akan dia baru lepas mandi." Boleh tengok balik hadis-hadis ni. Kemudian dia kata, "Aku jumpa Musa. Musa ni kulit dia gelap sikit, dan dia ni ada banyak bulu, kaum Bani Israel, dia ada banyak bulu sikit dekat badan." Nabi cerita semua. Dan aku juga jumpa Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim ni rupa dia seakan saudaramu, maksudnya seakan Nabi juga. Nabi Ibrahim irah dengan Nabi Muhammad SAW.
Dan memang Nabi pun jalur dia daripada keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai ke atas Nabi Ibrahim. Kemudian selepas selesai Nabi pun jadi selepas selesai Nabi jadi imam, kemudian Nabi pun di mi'rajkan, dinaikkan ke langit. Dan Nabi sambung lagi cerita. Kadang-kadang Abu Jahal diam dan terus mendengar. Nabi cerita, Nabi kita, aku naik di langit pertama, aku jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian aku naik pula ke langit kedua, aku jumpa dua pupu. Aku jumpa dengan Nabi Isa, dengan juga Nabi Yahya. Ingat lagi tak saya cerita minggu awal-awal dulu, Nabi Isa ni anak kepada Maryam. Nabi Yahya, Isa dengan Yahya ni dua pupu, anak kepada Asia adik kepada Maryam. Kemudian dia kata, dia naik lagi. Nabi SAW kata, aku naik lagi ke langit ketiga, jumpa dengan Nabi Idris. Naik lagi, langit keempat, jumpa dengan Nabi Harun. Naik lagi, jumpa dengan Nabi Yusuf. Naik lagi, jumpa dengan Nabi Musa di tingkat yang ke-6. Dan setiap tingkat itu ada dialog dia, ada perbualan antara Nabi-Nabi ni. Yang tu kena tengok hadis dia yang panjang. Kemudian sehinggalah naik ke tingkat yang ke-7. Nabi Ibrahim ada di tingkat ke-7. Kemudian di situlah Jibril yang duk ikut tadi ni, Allah perintahkan dia untuk kembali ke bentuk yang asal. Tadi duk ikutkan Nabi, wallahu a'lam bentuk dia macam mana, tapi bila naik ke tingkat yang ke-7, Allah perintahkan supaya Jibril ni kembali kepada bentuk dia yang sebenar. Dan Nabi sebut Jibril ni sangat besar, yang mana satu sayap dia sudah menutup semua, tak nampak sampai sayap dia sahaja. Yang mana Jibril ini boleh menyerupai, bila Jibril ni Allah Ta'ala bagi kelebihan. Kalau kita tengok dalam kitab malaikat, banyak ulama-ulama yang tulis tentang kajian tentang malaikat. Nanti fanufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wal ardi, bila mana ditiupkan sangkakala, semua yang ada di muka bumi ni, alam seluruhnya ni akan hancur. Illa masya Allah, kecuali ada beberapa yang Allah kecualikan. Di antaranya ulama berbincang, berpendapat bahawa antaranya Jibril tidak musnah, Mikail tidak musnah, Israfil yang meniup sangkakala pun tidak musnah juga. Ada malaikat-malaikat dia yang Allah kekalkan. Dan ada susana-susana yang lain, benda-benda makhluk-makhluk yang lain yang Allah kekalkan. Tapi Jibril ini dia bila sampaikan wahyu zaman Rasulullah, Jibril kan kalau kita tengok hadis, setiap dalam bulan Ramadan Jibril akan turun bersama dengan Rasulullah bacakan Al-Quran. Pada tahun yang last Nabi nak wafat, dua kali khatam Quran dengan Nabi. Jibril turun dalam banyak keadaan. Kalau kita kaji hadis dalam Arba'in Nawawi, hadis 40 tu, hadis yang kedua, hadis tentang Islam, iman dan ihsan. Macam mana Jibril datang masuk ke majlis Nabi dengan sahabat-sahabat. Dalam hadis tersebut apa? Syadidu sawadi asy-syi'r, rambut dia hitam legam. Syadidu bayadi thiyab, dia ni rambut dia hitam, terang, sikat rapi. Kemudian baju dia berputih jernih. La yura alaihi athar safar, tidak nampak pada dia kesan dia ni baru musafir. Kemudian sahabat-sahabat masa ni hadis tu, mereka tak kenal siapa yang main. Dan Jibril duduk di depan para sahabat, bertemu lutut di antara lutut, dan ajarkan kita apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Itu Jibril. Ada ketika yang lain Jibril datang menyerupai sahabat Nabi. Antaranya sahabat yang pernah dirupai oleh Jibril ni, Dahyah nama dia, Dahyah Al-Kalbi, seorang sahabat yang sega, yang handsome. Dahyah Al-Kalbi, saya rasa anak mufti kita, anak Dr. Mazhar, seorang nama Dahyah, belajar di Matri. Baik, kemudian sambung balik kisah kita tentang Isra dan Mi'raj ini. Bila sampai di atas, Nabi kata dia melihat pemandangan yang sangat cantik, perhiasan yang sangat banyak, dan melihat cahaya yang terang. Daripada sana ada satu suara, dan suara itu daripada Allah Azza wa Jalla yang menyuruh kita nak perintahkan umatmu untuk solat. Perintah dalam suara itu daripada Allah Ta'ala. Dan suara itu sebut apa? Muhammad, perintahkan umatmu untuk solat. Tuan-tuan, pengajaran besar dan peristiwa Isra dan Mi'raj ni bukan kisah buruk ni, kuda terbang. Bukan cerita. Pengajaran yang paling besar dan peristiwa Isra dan Mi'raj ni, Allah fardukan solat. Perkara yang lain, rukun hakam dalam agama ni,
Allah turunkan Jibril ke bawah dan sampaikan wahyu. Tapi solat, Allah angkat Nabi Muhammad ke atas untuk bagi arahan ini. Sebab itu ulama tulis, antaranya ulama yang besar di Saudi masa saya belajar, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Abdul Muhsin ni dia di Masjid Nabawi, dia ada kerusi dia ceramah ramai tua dah, antara batch orang kata apa, angkatan dengan Syekh Albani dulu. Dan anak dia Abdul Badar Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad ni tulis kitab Ta'zim As-Salah, agungnya solat. Bagaimana Allah angkat Nabi untuk perintahkan solat. Bukan Allah tak boleh kata Jibril sampaikan kepada Muhammad untuk solat. Tak, Allah angkat Nabi sampai ke langit yang ketujuh untuk perintahkan kita solat. Dan apa Allah kata? Suruh umat kamu solat 50 waktu sehari. Nabi terima perintah ini, Nabi turun sampai berjumpa dengan, turun sampai langit ketujuh, ke-6 tadi jumpa dengan Nabi Musa. Nabi sembang lagi dengan Nabi Musa. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadamu? Maksudnya tadi ni, roh-roh ni, jasad anbiya ni dah ada di muka bumi, dah di tanah. Tapi roh ni Allah angkat ke langit. Kerana peristiwa Isra' Mi'raj ni kita tahu Allah angkat roh para Nabi-Nabi ni ke langit. Nabi Musa kata, wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan? Nabi Muhammad kata, Allah fardukan 50 waktu solat pada umatku. Kemudian Nabi Musa kata, 50 waktu itu banyak. Berjumpalah kembali dengan Tuhan kamu dan minta kurang, minta diskaun. Nabi naik ke atas balik. Dan setiap kali Nabi naik, Nabi turun jumpa dengan Nabi Musa, dialog yang sama. Banyak. Sehinggalah yang terakhir sekali Nabi turun membawa 5 waktu solat. 5 waktu solat. Nabi Musa kata, Muhammad, berapa? Sekarang berapa yang Allah Ta'ala perintahkan? 5 waktu solat. Dan apa kata Nabi Musa? 5 waktu solat pun masih banyak. Aku sudah praktikkan kepada umatku Bani Israel, mereka ni lagi kuat daripada bangsa kamu. Tapi itu pun berat, maka tak boleh tunaikan. Pergilah minta kurang lagi. Kemudian Nabi kata, aku sudah malu dengan Tuhanku, maka ianya kekal 5 waktu solat. Dan Allah kata, walaupun kita hanya tunai 5 waktu solat, tapi menyamai dengan 50 waktu solat ganjaran dia. Ini fadilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan, benarlah kata Nabi Musa, 5 waktu pun masih berat. 5 waktu pun masih berat. Jangan kata budak-budak, kita pun berat nak tunaikan 5 waktu, nak pergi masjid, mujahadah, pujuk diri tu daripada umur 20 tahun, umur 40 tahun baru lekat masjid. Punya payah. Mujahadah berat. Benarlah kata Nabi Musa AS. Saya pernah pergi satu program, satu dia panggil bagi ucapan sikit. Saya tanya budak, ini sekolah menengah ni, calon SPM, nak jadi pok orang tak lama dah. Saya tanya ni, hak main program ni, hak mana hak solat subuh saat ni? Tuan-tuan, daripada 80 orang, 2 orang je angkat. Bayangkan, ini masyarakat kita ni, 2 orang yang angkat. Dan mereka ni, anak-anak muda ni, esok-esok ni akan berada pada barisan lapis-lapis kita ni. Mereka yang akan menguasai duduk dalam masyarakat kita. Dan mereka tidak solat. Dan apa yang kita harapkan daripada mereka? Kita harap mereka boleh didik anak-anak mereka solat kalau mereka tak solat. Inilah masyarakat kita. Itu baru solat, belum kisah lagi baca Quran. Suruh baca Al-Fatihah pun tak mampu. Mengucap pun tak tahu mengucap tu apa. Orang suruh mengucap pi Allahu Akbar. Ini realiti masyarakat kita. Jauh sangat dengan ajaran Islam yang sebenar. Kita kadang-kadang, kita mahu sebut, kadang-kadang kita rasa bila kita duduk main masjid, kita rasa selesa. Ya, untuk diri kita, ya, insya-Allah lepas. Tapi bagaimana dengan masyarakat-masyarakat kita yang ada di sekitar kita? Siapa nak panggil mereka? Kalau kita hari ini datang ke masjid dan kita pun tahu dulu kita di satu alam yang lain, dunia yang lain yang penuh dengan kesilapan, kegelapan dan sebagainya, itulah mereka juga. Dan tidak ada siapa pun yang sanggup untuk pegang tangan mereka bawa balik. Inilah kerja para rasul yang kita tak sanggup nak buat. Sama balik kisah Isra' dan Mi'raj. Kemudian bila Nabi SAW turun, sampai Nabi turun balik ke Palestin, dan Nabi menempuh perjalanan balik daripada Palestin ni dengan Burak tadi, melintasi satu padang pasir yang luas. Dan Nabi jumpa di tengah perjalanan itu satu rombongan, yang mana rombongan itu
rombongan itu ada beberapa ekor unta dan unta mereka hilang. Nabi duduk atas kuda di atas. Nabi tengok mereka ni duduk cari unta yang hilang. Dan Nabi daripada atas, Nabi nampak unta mereka duduk kat lembah Fulan. Dan Nabi tempik, wahai kafilah, unta kamu di lembah Fulan. Kemudian Nabi pun berlalu, dan mereka pergi cari dan mereka jumpa. Kemudian Nabi kata, aku pun sampai sebelum subuh. Nabi sudah pun sampai ke Masjidil Haram. Tentu ceritanya panjang, yang mana ada sebab berlakunya Isra dan Mi'raj. Itu tahun kesedihan, kerana tahun yang sama Khadijah Allah panggil balik, Abu Talib pun Allah Ta'ala panggil balik, dan dakwah Nabi ditolak macam tu saja. Nabi orang kata dia main satu perasaan macam depression, down yang sangat. Allah angkat Nabi melihat suasana-suasana yang ada ni untuk mengembalikan semangat dakwah Nabi. Cerita dia selesai. Ringkas cerita macam tu. Cerita dekat Abu Jahal. Abu Jahal bila habis cerita ni, Abu Jahal cakap apa? Abu Jahal cakap apa? Adakah dia kata hang pemuhung? Tak, Abu Jahal tak cakap macam tu. Abu Jahal cakap apa? Dia senyum. Muhammad, nak tak kalau aku kumpulkan semua penduduk Mekah dan hang cerita balik cerita ni? Dia main idea jahat ni. Idea jahat Abu Jahal main. Aku kumpul semua penduduk Mekah, hang cerita balik. Kemudian Nabi seronoklah. Tak pernah Abu Jahal ni dah lah dakwah pun tak mau terima, duk pukul Nabi, duk hina Nabi. Abu Jahal ni perangai dia, Nabi pergi dakwah kat mana, dia ikut belakang duk hingat. Dia sihir dia ni, supaya orang tak boleh dengar apa yang Nabi cakap. Tapi hari tu dia kata, aku nak kumpul penduduk Mekah, Muhammad cerita balik. Tentu ada sebab dia. Kemudian tiba-tiba Abu Jahal rentak tangan Nabi, dia tarik Nabi pergi dekat satu bukit. Nama dia Bukit Abi Kubais. Ada lagi di Mekah lah ni, Bukit Abi Kubais. Yang mana memang bukit tu kalau orang nak buat pengumuman, orang akan naik diri atas tu dan dia akan tempik ruang yang luas, boleh dengar, orang akan berhimpun. Hari tu Abu Jahal ni tarik tangan Nabi naik di atas bukit tu. Bila naik saja atas tu, atas batu yang besar tu, semua orang kumun. Orang kata tak pernah Abu Jahal duduk sebelah Muhammad macam tu punya kancing sekali. Duduk sebelah-sebelah. Hak ni paling tak suka dengan Nabi Muhammad. Macam mana boleh duduk di atas batu sama-sama? Kemudian Abu Jahal kata apa? Wahai penduduk Mekah, ni kawan kamu ni ada cerita. Dengar apa dia nak sebut. Kemudian Nabi pun cerita kisah yang sama dengan panjang lebar. Habis Nabi cerita, yang mana yang kufur dengan Nabi bertambah kufur, yang mana yang beriman dengan Nabi, iman mereka goyang. Tuan, kita zaman lah berbeza. Kalau kita nak banding dengan sahabat Nabi, itu Isra dan Mi'raj ni ujian yang besar untuk para sahabat Nabi. Tak logik. Kita hari ni kalau kita kata apa? Saya pagi tadi saya di Kuala Lumpur. Biasa, memang boleh pun, sebab apa? Ada flight dan sebagainya. Zaman tu tak logik. Semalam punya cerita, hari ni dah sampai Mekah. Hampir Palestin pun sebulan saja. Sebulan ambil masa. Hak ni satu malam. Semua pakat seumur Nabi Muhammad. Masa tu Abu Jahal turun daripada bukit tu, dia tepuk tangan macam tu. Agama Muhammad sudah habis, dia kata. Dengan keadaan tersenyum. Kemudian dia pun pilah jalan dengan seronoknya, dia pi mata Abu Jahal ni. Kemudian orang tanya, Abu Jahal, apa benda yang duk ramai sangat tu? Apa cerita yang ramai sangat tu? Muhammad dia buat cerita karut. Cerita apa yang karut tu? Abu Jahal pula tolong cerita balik dengan hikmah Allah. Abu Jahal pula yang jadi tukang penyampai wahyu. Dia pula cerita, Muhammad cerita macam ni, dia cerita habis satu Isra Mi'raj. Pitang lain pula cerita yang sama juga. Dalam masa yang sekejap, cerita Isra dan Mi'raj ni viral kat Mekah. Tulan, bahasa kita dah ni kan, famous. Umum orang pakat duk bercakap, Muhammad buat cerita apa ni. Kemudian Abu Jahal kata apa? Ada satu orang lagi kata, satu orang ni hampa boleh rosak iman dia, keyakinan dia. Settle dia kata, kita menang, agama Muhammad lingkup terus, bungkus habis. Siapa Abu Jahal? Dia kata Abu Bakar. Mana Abu Bakar? Maka duk cari Abu Bakar. Pakak pi ni, rombongan ramai-ramai ni pakak berjalan ni, duk ikut Abu Jahal pi rumah Abu Bakar. Abu Bakar, pakak nak panggil. Masa tu ada anak-anak dia di rumah, Asma, Aisyah, semua beritahu kata tak ada, ayah dah ada di kebun. Abu Bakar ni ada kebun kurma.
Kemudian mereka pun pakat pergi jalan ramai-ramai. Yang mana muslimin, orang Islam ni ada yang ragu-ragu dan sebagainya, ikut sekali. Mereka pun nak dengar juga apa yang Abu Bakar cakap. Ini jawapan, orang kata apa, jawapan yang final punya ni. Muktamad, kalau apa yang Abu Bakar cakap, itulah akan penentuan, kata. Jalan sama. Muslimin, hak kafir, hak mana haduk pukul muslimin ni satu belah, hak yang mana haduk kena pukul ni satu belah. Jalan sekali. Pergi ke kebun Abu Bakar. Bila sampai ke kebun Abu Bakar, dia panggil Abu Bakar, keluar mai. Abu Bakar pun keluar heran. Macam mana orang Islam ni boleh, sahabat-sahabat Nabi boleh duduk dengan hak mana haduk pukul dia tuan ni? Apa benda yang jadi ni? Pelik. Kemudian Abu Jahal kata, ni Abu Bakar, kawan hang, sahabat hang, ni Muhammad bawa cerita kaut. Cerita apa? Kemudian Abu Jahal pun cerita balik. Dia pun meriwayatkan balik cerita tadi. Panjang. Kemudian Abu Bakar tak tahu jawab. Abu Bakar tanya, aina Rasulullah? Di manakah Nabi? Sebab Abu Bakar tahu isu ni bukan biasa-biasa, dan dia tahu, dia sangat tahu sekarang ni Nabi terancam. Nabi berada dalam musibah. Di mana Nabi Muhammad? Kemudian dia berkata, Muhammad ada di Bukit Abi Qubais. Orang tengah kumuh dengan dia. Kemudian dia pun berjalan dengan cepat, dengan kenderaan dengan cepat, dan dia menjerit-jerit, Muhammad, dalam keadaan laju. Dan yang lain ni ikut belakang ni. Abu Bakar tak bagi jawapan lagi ni, ikut ramai-ramai belakang ni. Dan keadaan dia pun Abu Bakar ni duk panggil Muhammad supaya dia nak bagi orang kumpul kat dia. Sebab Abu Bakar pun nak orang dengar apa dia nak jawab. Kumpul. Bila jumpa dengan Rasulullah, Abu Bakar ulang balik kisah ni. Ya Muhammad, betulkah kamu ada cerita macam ni? Satu. Masa tu siapa yang tak dengar lagi Isra Mi'raj ni baru dengar. Dapat lagi kisah tu, dapat lagi. Sampailah penentuan. Kemudian Abu Bakar kata, betulkah ya Rasulullah? Soalan Abu Bakar tanya kepada Nabi ni, orang umum ramai semua diam dah ni. Betulkah cerita dia macam tu, wahai Muhammad? Kemudian Muhammad, ya, itulah cerita dia. Kemudian Abu Bakar kata apa? Anda pasti benar. Jawapan Abu Bakar, Anda pasti benar. Bila dia jawab macam tu, Abu Jahal yang tengah happy, dia tengah seronok ni terus habis macam tu lah. Tenggelam kegembiraan dia, seronokkan dia nak jatuh ke agama Muhammad dengan jawapan Abu Bakar tadi, Anda pasti benar. Terus teredam keangkuhan Abu Jahal. Dan masa itu juga ada banyak riwayat yang lainnya, ada yang kata, kalau kamu ya Rasulullah cerita lebih lagi pada ini pun aku akan percaya. Apa masalahnya? Selama ni dia cerita dia diutusan daripada langit, sekarang ni dia cerita dia naik ke langit, apa beza dia? Ada riwayat yang lain juga yang jawapan Abu Bakar macam ni. Tak tahu, riwayat yang banyak ni kemungkinan dari segi kajian, kemungkinan Abu Bakar jawab banyak jawapan. Abu Bakar kata juga, kalaulah Muhammad, aku berada bersama Muhammad di satu tempat yang mana depan ni ada tembok yang warna putih terang. Kemudian Muhammad kata, Abu Bakar, itu tembok dia warna hitam. Nescaya aku akan berkata, iya betul itu warna hitam, mata aku yang silap. Sehingga begitu sekali Abu Bakar membenarkan, mensiddiqkan Nabi SAW. Dan tidak terhenti di situ. Abu Bakar kata apa? Bijaknya Abu Bakar, dia tak habis di situ saja. Kata, ya Rasulullah, di kalangan kita ni yang duduk Mekah ni, ada sebahagian dia pernah sampai ke Palestin, mereka dah sampai ke Syam, berniaga di sana. Tentu mula mereka tahu macam mana Masjidil Aqsa. Ya Rasulullah, ceritakanlah bagaimana Masjidil Aqsa. Dan mereka jawab, kalau benar mereka jawab. Tengok bijaknya Abu Bakar. Kemudian dipanggil lah orang Mekah ni yang pernah sampai ke sana, ditanya. Masa itu Allah bukakan hijab Nabi, seakan-akan Nabi boleh melihat depan mata Nabi, tiangnya ada berapa, jendelanya ada berapa, macam mana semua Nabi dilihat, Nabi sebut. Dan mereka akan jawab, ya betul, memang Masjidil Aqsa, ya betul saja. Kemudian Abu Bakar bijak lagi. Abu Bakar kata apa? Muhammad, dalam perjalanan itu ada perasan, diceritakan ada unta yang hilang
dan ada rombongan. Nabi kata, ya betul. Di kalangan unta itu di depan sekali, ketua dia unta warna putih, dan unta itu dia ada baluk dekat leher dia warna merah. Dan mereka kalau ikut perjalanan itu 2 hari lagi sampai ke Mekah. Kemudian mereka kata, baik, selepas 2 hari semua pakat dia tunggu ni, nak tengok betul tak betul ni Nabi kata ni. Selepas 2 hari mereka tunggu di pintu, ada pintu gerbang Mekah, panggil pintu Abi Syaibah. Mereka tunggu ramai, yang Islam, yang kafir semua tunggu. Dan masa mereka tunggu tu jugalah, selepas 2 hari sebelum zuhur, tiba-tiba rombongan tu sampai. Bila rombongan tu sampai, mereka tanya, kamu daripada mana ni? Kami daripada Palestin. Betul? Kemudian mereka tanya, semasa perjalanan hampa punya unta hilang tak? Mana tahu. Kalau zaman lah ni habaq WhatsApp lah, tak ada 5 minit viral dah dalam Facebook. Zaman tu mana ada. Tidak ada cara lain melainkan dengan cara mulut saja. Macam mana boleh tahu? Lepas tu hampa ada dengar tak suara yang kata unta hampa di lembah yang lain, fulan di lembah fulan? Ya, betul. Macam mana hampa tahu? Soalannya, macam mana hampa tahu? Betul lah tu, macam mana? Masa itulah terlerailah semua keraguan yang ada di muka, dan hanya yang tinggal adalah kebenaran kepada apa yang Nabi SAW kisahkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan sebahagiannya bertambah, yang mana yang tadi kufur, ada sebahagian yang beriman dengan Nabi, yang mana yang tadi iman duk goyang dah ni, dengan jawapan Abu Bakar dengan peristiwa yang berlaku, semakin tinggi ataupun semakin kukuh keimanan mereka kepada Nabi SAW. Ini peristiwa yang berlaku dalam Isra dan Mi'raj, yang mana kata ulama, kalau Abu Bakar tidak jawab macam tu pada hari itu, dan tidak melakukan tindakan yang sebegitu pada hari itu, nescaya kita ni hari ini tidak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya apa? Maksudnya agama Muhammad hari itu habis. Tak ada siapa lagi percaya dengan Nabi Muhammad. Tapi kerana jawapannya Abu Bakar, sahabat-sahabat yang lain tadi, kenapa fikir? Pasal apa kita nak meragukan ini Sadiqul Amin yang menyampaikan? Dan Abu Bakar telah mengembalikan iman sahabat-sahabat Nabi, dan mereka kembali mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sikit sebanyak kisah yang boleh kita ambil. Okey, berapa dah? 8 minit. Itulah sikit sebanyak kisah yang boleh kita ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nanti insya-Allah kita ada ruang yang lain, kita cerita detail pasal Isra dan Mi'raj, sebab pada saya Isra dan Mi'raj satu peristiwa yang sangat, masya-Allah, sangat besar ni. Allah perlihatkan banyak sekali rahsia-rahsia dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, bagaimana Allah perlihatkan azab kuburnya. Nabi cerita benda ni pada Abu Jahal dan kepada sahabat-sahabat yang lain. Perlihatkan bagaimana syurga, bagaimana orang dilayan di dalam syurga. Dan Nabi kata, aku melihat Al-Haud. Al-Haud ni telaga Nabi di dalam syurga. Dan Nabi kata apa? Man yashrab minha lan yadma'u abada. Siapa yang minum daripada telaga aku Al-Haud ini, dia tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Al-Haud, tuan-tuan dan puan-puan, inilah tempat kita akan bertemu dengan Nabi SAW esok-esok. Al-Haud di mahsyar nanti. Orang kata, Ustaz, macam mana ni nak minum telaga Nabi? Telaga ramai umat Nabi Muhammad ni, mana nak muat nak minum? Ketika di padang mahsyar ni, bila matahari didekatkan dan peluh manusia berbeza mengikut amal dia, tidak ada masa tu dahaga yang tersangatnya. Masa itulah Nabi akan memanggil umat dia untuk minum daripada Al-Haud. Dan Nabi kata, Al-Haud ni, telaga Nabi ni luas dia. Nabi contohkan dalam hadis, daripada Madinah ke Basrah, luas. Maksudnya tuan-tuan, telaga Nabi tu lebih besar lagi daripada negeri Perlis. Dan kita semua akan minum insya-Allah mudah-mudahan daripada telaga Al-Haud. Kalau kita mengaji akidah, ada disebut telaga Al-Haud ni dia terletak di mahsyar, yang mana dia mengalir daripada sungai-sungai daripada syurga, sungai syurga ataupun Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar sana yang mengalir daripada telaga Al-Kautsar, itulah yang mengalirkan telaga di mahsyar bernama Al-Haud. Ada satu buku yang ditulis daripada Ibn Qayyim Al-Jauzi, satu buku yang saya rasa sangat seronok baca. Buku apa namanya? Hadi Arwah ila Biladil Afrah. Tajuk buku pun sedap. Arab kalau buat tajuk buku menang kat depa.
Dia atok huruf tu memang cantik. Ibn Qayyim tulis buku ni, Hadi Arwah ila Biladil Afrah, gembara roh ke alam yang abadi penuh kegembiraan. Masuk buku tu, saya terjemahlah buku tu, maksud dia. Saya pun nak terjemah bagi sedap lah juga tajuk dia kan. Gembara roh ke alam abadi yang penuh kegembiraan. Yang mana dalam buku tu Ibn Qayyim Al-Jauzi kumpul semua hadis-hadis yang sahih, cerita pasal syurga yang penuh keindahan, dari segi pintu gerbangnya, dia pergi sungai-sungainya, rutin-rutin harian apa yang dilakukan. Dan subhanallah, bila baca buku tu kita boleh membayangkan, walaupun syurga ini tidak terbayangkan, tapi kita boleh membayangkan bagaimana kehidupan kita kelak di sana. InsyaAllah mungkin ada ruang yang boleh kita isi, kita kongsikan juga daripada bahan-bahan daripada buku Ibn Qayyim tadi. Masa pun dah ada ujung-ujung. Mudah-mudahan insyaAllah kita dapat sikit sebanyak manfaat daripada kuliah kita pada malam ni. Tuan-tuan dan puan, kita tidak akan mampu mencapai derajat para sahabat. Sahabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi jauh, tapi kita tidak ada pilihan dan kita tidak ada contoh yang lebih baik daripada para sahabat Nabi. Dan contoh-contoh inilah semakin hilang dalam masyarakat kita. Anak-anak kita lebih mencontohkan pemain bola sepak, anak-anak kita lebih mencontohkan artis-artis dan sebagainya. Mereka dan kita lupa adanya tokoh-tokoh hebat yang pada tangan-tangan mereka ni terhunus pedang, dan pada tubuh-tubuh mereka telah mengalir peluh dan darah mempertahankan agama ini. Mereka lah hero yang sebenar yang patut terpahat di hati anak-anak kita. Bukan Iron Man, bukan Batman, bukan Spiderman, tapi sahabat-sahabat Nabi ini. Mereka telah lama hilang daripada hati-hati anak-anak kita dan hati-hati kita. Maka kita membaca balik kisah-kisah mereka ni dengan tujuan mereka kembali hidup dalam sanubari kita, insya-Allah.